Didik TV KPM. Baik, terima kasih Den menyerahkan pentas, ala-ala pentas ini kepada saya. Sama-sama. Baik, hari ini kita nak belajar pula macam mana nak buat pendahuluan karangan. Namun sebelum kita nak buat pendahuluan karangan itu, kita mestilah nak tahu apakah jenis karangan yang ingin kita tulis. Iaitu hari ini Cikgu Linda akan berkongsi karangan jenis perbahasan. Jadi apakah ciri-ciri karangan jenis perbahasan ini dan apakah kategori karangan jenis perbahasan ini? Yang pertama ialah karangan jenis perbahasan ini ialah perbahasan untuk pertandingan. Yang kedua, perbahasan bukan pertandingan. Okey? Jadi, jom Cikgu Linda kupas ciri-ciri karangan untuk pertandingan. Yang pertama ialah kata-kata aluan mestilah mengikut protokol hadirin dalam majlis tersebut. Yang kedua, definisi tajuk perlu dinyatakan selengkapnya dan diolah dengan tepat. Seterusnya, cirinya ialah kata-kata penghadap majlis. Seterusnya yang keempat, kata-kata penutupan. Yang kelima, hujah-hujah yang dikemukakan mesti berunsur perdebatan. Dan yang terakhir, untuk karangan perbahasan pertandingan ini terdapat 3 orang pembahas untuk satu-satu pihak. Namun, jom kita kupas pula untuk karangan bukan perbahasan. Kalau bukan perbahasan ini, ciri-cirinya ialah tidak perlu ada kata-kata aluan dan definisi tajuk tidak perlu dinyatakan. Dan yang terakhir, dan diolah definisi itu haruslah diolah selengkap. Tidak perlu diolah selengkapnya ataupun dengan sangat tepat. Baik, dan kita tengok. Mari kita belajar karangan bukan pertandingan. Karangan bukan pertandingan. Jadi, dan saya beri satu contoh soalan. Okey, baik ya. Satu contoh soalan ini ialah soalan yang diuji kepada pelajar menengah atas untuk karangan bahagian B. Iaitu karangan bahagian B ini membawa 70 markah dan soalannya berbentuk sebegini. Di dalam kotak yang kamu tengok ini iaitu stimulus ataupun bahan rangsangan. Daripada bahan rangsangan ataupun stimulus ini, kamu harus mengarang berdasarkan bahan rangsangan, menggunakan bahan rangsangan itu dalam karangan kamu. Dan yang di bawahnya ialah apa? Ialah arahan soalan. Jadi, saya minta siapa agaknya nak membaca arahan soalan ini. Saya buka kepada anak-anak murid saya. Siapa ya? Siapa yang nak membaca arahan soalan ini? Silakan. Okey, baik. Silakan. Saya minta Punitan boleh bacakan, Punitan? Punitan boleh bacakan arahan soalan ini? Okey. Silakan, Punitan. Okey, Ibu. Berbudi bahasa merupakan amalan baik yang perlu pada setiap individu agar segala tindakan individu itu terpimpin dan tidak menyeleweng daripada norma-norma sosial yang dikehendaki. Namun begitu, dalam mengharungi era globalisasi ini, amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat semakin terhakis. Sebelum keadaan menjadi lebih parah, amalan ini perlulah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian kerana terdapat 1001 kebaikan boleh diperoleh. Okey, sambung lagi. Sebagai respons terhadap petikan di atas, amalan berbudi bahasa hendaklah diterapkan kerana amalan ini semakin tidak diamalkan dalam kalangan masyarakat. Bahaskan pernyataan di atas. Okey, baik. Bahaskan pernyataan di atas. Apabila kamu sudah membaca soalan dan kamu harus menganalisis soalan. Mari kita analisis soalan. Perkara pertama yang perlu kamu analisis ialah kamu kena tanya diri kamu, berdasarkan soalan yang dibaca oleh Punitan itu tadi, apakah isu ataupun tema yang ingin disampaikan melalui pembacaan Punitan tadi? Siapa nak cuba jawab? Apakah isu ataupun tema dia? Hidayu, silakan Hidayu. Cikgu, izinkan saya cuba jawab. Boleh. Isu
Isu atau tema soalan ini ialah amalan berbudi bahasa. Amalan berbudi bahasa. Jom kita tengok bukti dia. Adakah betul amalan berbudi bahasa? Tengok slide ini. Iaitu berdasarkan soalan ini, Cikgu Linda dah cerahkan ataupun highlightkan ada perkataan berbudi bahasa, amalan budi bahasa, amalan budi bahasa. Jadi berdasarkan arahan soalan ini, temanya budi bahasa ataupun amalan berbudi bahasa. Selepas itu, apabila kamu sudah menentukan tema, kamu haruslah tengok apakah kehendak ataupun fokus soalan. Kehendak ataupun fokus soalan ini Cikgu Linda nak bawa kepada kamu iaitu menggunakan macam mana nak mengenal pasti fokus ataupun kehendak soalan, haruslah menggunakan teknik pukelang CJ. Jadi teknik pukelang CJ ini, kalau anak-anak murid tengok di sini, anak-anak murid di dalam Google Meet sila tunjukkan kad pukelang CJ. Kad lollipop pukelang CJ yang ada sebelah kiri Cikgu Linda ni dalam bentuk gegantung. Jadi apabila anak-anak di rumah, anak murid di rumah ingin menganalisis kehendak soalan, haruslah merujuk pukelang CJ. Apakah itu pukelang CJ? Cikgu Linda terangkan. Pukelang CJ, lollipop pukelang CJ, pukelang CJ, iaitu perkataan sama makna untuk fokus ataupun kehendak soalan. Baik, kita pergi kepada pu. Pu apa? Pu ialah punca. Apa maksud punca? Maksudnya alasan, sebab ataupun faktor. Kemudian ke. Apa maksud ke? Ke ini ada dua maksud dia, iaitu kesan dan juga kekangan. Dalam kesan ini ada dua pula perkara, iaitu akibat, impak dan juga implikasi. Seterusnya, kesan yang kedua bermaksud kesan positif. Kesan positif bermaksud kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah, kelebihan. Ini bermaksud di sini dia membawa kata sama makna tersirat berdasarkan konteks soalan. Ke yang kedua ialah kekangan. Kekangan ini bermaksud halangan, cabaran, masalah ataupun rintangan. Ke dah selesai. Lang apakah maksudnya? Langkah. Langkah ini terdapat dua perkara, iaitu apakah itu maksud langkah? Langkah bermaksud inisiatif, kaedah, cara, usaha ataupun tindakan. Seterusnya, langkah juga membawa maksud persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan juga persediaan. Seterusnya, si bermaksud ciri ataupun contoh. Apakah maksud ciri? Ciri bermaksud sifat ataupun kriteria. Si yang kedua bermaksud tamsil ataupun misal. Namun, tamsil ataupun misal dan contoh ini hanya untuk karangan bahagian A. Hari ini kita belajar karangan bahagian B. Dan J ialah jasa, bermaksud bakti ataupun sumbangan. Baik, bakti ataupun sumbangan. Jadi berdasarkan pukelang CJ ini, kamu analisis kehendak soalan. Jom kita tengok di sini. Yang saya highlightkan, amalan berbudi bahasa hendaklah diterapkan kerana amalan ini semakin tidak diamalkan dalam kalangan masyarakat. Jadi pelajar kena faham. Tak ada pun kata kunci berdasarkan pukelang CJ ini. Tak ada. Tetapi kamu kena buat penilaian. Ini kehendak soalan ini, dia nak punca ke, kesan ke, langkah ke, ciri ke, kepentingan ke. Kena berfikir. Kena membuat analisis. Kena membanding beza. Kena membuat keputusan. Yang ini arahan soalan dia apa? Jom, siapa nak cuba jawab? Agak-agaknya apakah fokus kepada soalan ini ataupun kehendak soalan ini? Bagus Hidayah, cepat Hidayah pula. Izzah cepat-cepat angkat tangan. Silakan Izzah. Apakah fokus dia ataupun kehendak soalan? Cikgu, kehendak soalan ataupun fokusnya ialah langkah. Langkah. Bila kita baca balik, amalan berbudi bahasa hendaklah diterapkan. Hendaklah diterapkan. Bila hendaklah diterapkan, dia menjurus kepada langkah. Begitu caranya kamu membuat penilaian. Sebab dalam soalan ini, dia tak ada kata kunci. Tak adalah dia kata langkah ke kesan. Tiada. Kamu kena buat penilaian. Caranya menggunakan ini. Baik. Jadi, apa dia tadi? Langkah menerapkan amalan berbudi bahasa. Seterusnya, apakah format dia? Pastilah, kita kan belajar perbahasan. Formatnya ialah bahaskan pernyataan ini. Pastinya perbahasan bukan jenis, bukan pertandingan. Bukan pertandingan. Dan
kita nak buat pendahuluan ni. Kita dah menganalisis kehendak soalan. Jom kita buat pendahuluan. Pendahuluan karangan ini, Cikgu Linda nak memperkenalkan teknik IKEA. I ialah isu, K ialah kenapa dan juga A ialah arahan soalan. Isu ini isu yang sedang dibincangkan. Apakah isu yang sedang dibincangkan? Iaitu budi bahasa. Yang kedua, kamu kena tanya diri kamu kenapa. Dan yang ketiga, arahan soalan. Baik, jadi di sini kalau kamu tengok isunya ialah budi bahasa. Kita mulakan ayat dengan amalan berbudi bahasa. Jadi di situ Cikgu Linda tunjukkan saja sebab kamu kena tulis dalam perenggan yang lengkap isu. Dan seterusnya ialah kenapa? Kenapa perlu amalan budi bahasa ini? Dan itulah ayat dia. Sekejap lagi anak murid Cikgu Linda akan bacakan semua nanti tau. Dan akhir sekali arahan soalan. Arahan soalan ini, apa arahan soalan tadi? Iaitu langkah. Maka kena bagi tahu langkahnya. Dan inilah ayat lengkap pendahuluan menggunakan teknik IKEA, isu, kenapa dan arahan soalan. Siapa nak bacakan? Siapa nak bacakan yang ini secara keseluruhan? Silakan. Angkat tangan. Hidayu angkat tangan. Silakan Hidayu. Amalan nilai murni sangat penting bagi setiap individu agar segala tindakan individu itu terpimpin dan tidak menyeleweng daripada norma-norma sosial yang dikehendaki. Seterusnya, membentuk pribadi masyarakat yang mulia. Amalan ini perlulah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian kerana terdapat 1001 kebaikan yang boleh diperoleh. Oleh itu, mari kita bahaskan satu demi satu langkah-langkah untuk memupuk kembali amalan ini. Baik. Jadi itulah perenggan lengkap pendahuluan. Namun saya nak beritahu anak-anak murid, kalau kita nak dapat karangan cemerlang kan, stimulus. Ingat tak arahan soalan tadi kita analisis, stimulus itu haruslah dimasukkan dalam karangan. Dan cuba tengok, ini ialah pendahuluan tau. Pendahuluan tadi yang Izzah bacakan, yang berwarna hijau dan yang berwarna kuning. Tengok betul-betul anak-anak murid di rumah, yang berwarna hijau, yang berwarna kuning, Cikgu Linda ambil di mana? Iaitu Cikgu Linda ambil di sini, iaitu daripada apa? Daripada stimulus. Yang berwarna hijau ini, Cikgu Linda ambil di mana? Di sini, ambil kat sini, bawa ke sini. Kemudian kita tengok pula yang berwarna kuning ini, kita jadikan dia pendahuluan di sini. Begitu caranya, ya. Kenapa? Stimulus sudah diberi. Apabila stimulus sudah diberi, maka kena gunakan. Kalau tak gunakan, macam mana karangan kamu nak cemerlang? Itu pastinya. Dan satu lagi, pesanan Cikgu Linda, iaitu ini soalan kan? Soalan ini, sekejap ya, ini soalan ya. Jangan disalin bulat-bulat. Daripada sini, kamu jangan salin bulat-bulat. Daripada sini, jangan salin bulat-bulat dalam karangan kamu. Nampak sangat kamu menyalin. Dan satu lagi, kamu janganlah ambil dari sini sampai ke sini. Jangan. Bukan di sini, minta maaf. Dari sini sehingga ke sini. Jangan. Ambil sebahagian saja, masukkan dalam pendahuluan kamu. Baik. Jadi, itulah caranya untuk mendapatkan pendahuluan yang cemerlang. Dan sebenarnya, pendahuluan itu tak cukup cantik lagi, Den. Yang sebenarnya kan, pendahuluan ni tak cukup cantik. Kita kena make upkan dia. Wah, hias dia. Ya, hias dia. Kena ada gincu, ada blusher. Begitu. Sebab itulah, untuk menarik perhatian siapa yang membacanya. Apabila seseorang itu membaca karangan pelajar, macam saya lah, bila baca karangan pelajar, dia mulakan dia punya pendahuluannya, mulakan dengan peribahasa, lirik lagu, kemudian situasi dan seterusnya fakta. Baik, kita tengok macam mana agaknya pendahuluan-pendahuluan yang sebegini agaknya. Dan kita tengok pendahuluan jenis lirik lagu. Jenis lirik lagu ini iaitu kita petik daripada lirik lagu Siti Nurhaliza. Budi bahasa budaya kita. Cikgu Linda ingat tu je, Den. Yang lain tak berapa nak ingat. Tapi murid boleh hafal ini. Iaitu ini dia. Kita berkhidmat jujur dan ikhlas, mencurah bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat, satu amanah budi bahasa budaya kita. Jadi ini kita ambil lirik lagu ini
Lirik lagu Budi Bahasa Budaya Kita di Atas merupakan lagu yang didendangkan oleh penyanyi tersohor negara iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jelas menunjukkan amalan ini perlu dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian kerana terdapat 1001 kebaikan boleh diperoleh. Oleh itu, mari kita bahaskan satu demi satu langkah-langkah untuk memupuk kembali amalan ini. Kalau anak-anak murid lihat yang sebenarnya jelas menunjukkan sama sahaja. Yang bezanya ialah yang di atas ini sahaja yang berbeza. Sama sahaja bermaksud daripada pendahuluan tadi kan. Yang ini sama sahaja pendahuluan yang mula-mula. Yang saya kata nak cantikkan ini gunakan pendahuluan jenis apa? Jenis lirik lagu. Baik. Dan satu lagi, peribahasa. Sama juga, kita mulakan dengan peribahasa orang berbudi. Kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Bermaksud setiap kebaikan maupun bantuan yang dihulurkan kepada kita haruslah dibalas dengan kebaikan juga. Dan kalau anak-anak murid tengok di sini, sama sahaja. Iaitu yang ini yang sama. Yang ini yang sama. Jelas menunjukkan ini pendahuluan yang sama. Yang membezakannya ialah yang ini, iaitu pendahuluan jenis peribahasa. Jadi itu sahaja mengenai pendahuluan. Saya serahkan kepada Din. Didik TV KPM